Ya, penonton, perjuangan kita belum selesai lagi dalam kita menentang ataupun memerangi pandemik COVID-19 dalam negara kita. Kerana vaksin untuk negara kita belum lagi sampai, mungkin dalam perancangan dalam suku pertama tahun hadapan. Jadi vaksin yang terbaik ketika ini adalah pematuhan SOP dan juga amalan norma baharu. Ya, dan penting jaga kesihatan SOP seperti mana yang Munawar katakan tadi. Dan untuk bercerita mengenai kepentingan vaksin COVID-19, kita akan bersama dengan Dr. Diana binti Mahat, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik, Doktor. Dengar saya? Ya, alhamdulillah dengar. Baik, Doktor, kita sekarang ini dalam usaha untuk kita memberi pemahaman kepada penonton berkenaan vaksin. Mungkin bila kita bercakap mengenai vaksin ini, ia bukan satu perkara yang baru sebenarnya. Namun kerap kali dibicarakan kebelakangan ini berkenaan vaksin ini di kedai mamak secara akademik. Jadi kita nak beri pemahaman yang menyeluruh kepada rakyat di luar sana. Kenapa vaksin ini penting, khususnya dari perspektif kesihatan masyarakat awam ketika ini? Okey, terima kasih Munawar dan Syafiqah. Okey, sebenarnya kita kena tahu apa itu vaksin. Sebenarnya supaya kita tahu vaksin ni dia ada antigen. Dalam antigen dia yang antigen ni kita perolehi daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus ataupun bakteria. Okey, so bila antigen ni kita gunakan untuk merangsang sistem badan kita, sistem tahanan kita untuk menghasilkan antibody khusus kepada satu jangkitan. Okey, contohnya macam sekarang kita ada dengar pasal vaksin COVID-19. So ia adalah untuk mencegah jangkitan penyakit COVID-19. Okey. Kalau macam mana sebenarnya vaksin ni kita dah gunakan lama dalam seperti kita cakap kita ada program imunisasi kebangsaan yang kita telah perkenalkan sejak tahun 1990-an, di mana kita hingga kini kita ada 10 jenis vaksin untuk mencegah 13 jenis penyakit cegahan vaksin dan mungkin pada tahun depan kita akan dapat satu lagi vaksin, iaitu vaksin COVID-19. Baik, mungkin doktor boleh perhalusi lagi mengenai sejarah pembangunan dan juga penggunaan vaksin ini sebelum ini. Okey. Untuk vaksin ni seperti kita tahu, untuk kita membangunkan vaksin, kalau dulu disebabkan oleh teknologi memang kita perlukan hingga 10 tahun, berpuluh-puluh tahun untuk membuat satu vaksin. Okey, tetapi berbeza dengan vaksin COVID-19 ni, kenapa macam ada orang tanyalah, kenapa sekejap sangat buat vaksin? Sebab satu, kita ada teknologi. Teknologi dulu dengan sekarang yang kita tahu berbeza. So dengan ada teknologi, so para saintis dapat mengkaji, contohnya dekat China pada tahun lepas kita tahu diorang dah mengesan virus COVID-19. Mereka teruskan kajian dalam masa 1 minggu saja mereka boleh kaji apa suatu-suatu virus COVID-19 tu, dan mereka buat hebahkan kepada seluruh masyarakat, seluruh dunia, di mana syarikat-syarikat pengeluar vaksin ni, syarikat membuat vaksin ni dikaji dan dia ada teknologi untuk menghasilkan vaksin dalam kadar dengan cepat. Sebab tu vaksin dapat dihasilkan dengan lebih cepat untuk COVID-19. Baik, Doktor, itu perkembangan yang sangat baik dan kita lihat Perdana Menteri mengumumkan bahawa bekalan vaksin ditingkatkan daripada jumlah 30% kepada 70%. Jadi bagaimana Doktor melihat keadaan ini untuk kita mencapai herd immunity, Doktor, dalam masyarakat? Okey, sebenarnya mungkin untuk vaksin ni, tujuan kita bagi vaksin ni ada dua. Satu, untuk mencegah jangkitan dan mengurangkan komplikasi. Yang kedua, kita nak mengurangkan wabak, mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID lah. Okey, kita bagi vaksin COVID secara ikut herd immunity, iaitu kita ada satu level yang kita perlukan untuk mencapai tahap community. Okay, bila kita dah kaji, kita kira berdasarkan kita perlu memberikan imunisasi ataupun vaksin kepada populasi kita sebanyak 60 hingga 70%. Ini berdasarkan nilai Arnold ataupun nilai keboleh jangkitan yang daripada 2.5 hingga 3.3. Sebab tu bukan kita meningkatkan daripada 30 tu kepada 70, tapi berdasarkan nilai Arnold, dan kita tengok bila kita tengok kita perlu bagi 60 hingga 70% dari populasi kita untuk mencapai herd immunity. Okey. Baik, Doktor.
Bagi pandangan doktor sendiri, adakah kita mampu ataupun kita boleh meneruskan kehidupan kita seperti dahulu kala selepas kita menerima suntikan vaksin ini ataupun kita masih lagi perlu mengikuti norma baharu? Okey, soalan tu soalan famous. Mesti orang tanya, ada vaksin boleh ke tak kita nak teruskan SOP ni? Nak kena buat juga kat SOP macam tadi ada iklankan pasal SOP pakai mask. Okey, vaksin ni seperti kita tahu sebab COVID ni dia baru dibuat. So kita tak tahu tempoh keberkesanan vaksin tersebut. Macam kita tahu vaksin, ada vaksin yang kita bagi secara setahun kena ambil, 5 tahun kena ambil. So untuk vaksin COVID-19 kita tak sure lagi. Mungkin daripada berdasarkan data kajian kita tengok tahap keberkesanan, tahap imuniti tu boleh tahan daripada 3 ke 6 bulan dan kita berharap tempoh keberkesanan tu lebih lama. Okey, satu sebab tempoh keberkesanan. Yang kedua, kita lihat pula macam tahun depan macam Perdana Menteri telah umumkan kita akan dapat bekalan vaksin, tetapi bekalan vaksin ni adalah secara berperingkat. Maksudnya kita akan dapat tapi kita berikan kepada golongan berisiko tinggi dan juga golongan yang akan mendapat komplikasi COVID-19. Okay, maksudnya walaupun ada vaksin tapi tak semua akan dapat dan secara berperingkat. So sebab tu kita masih kena amalkan SOP, maksudnya 3W, wear, wash and warn. Begitu juga elakkan 3S. Elakkan tempat sempit, sesak dan sembang dekat perlu diamalkan lagi. Mungkin setelah kita tahu vaksin ni, keberkesanan vaksin mungkin diberi kesan dalam masa setahun, 2 tahun atau tempoh yang lebih panjang, maka kemungkinan SOP kita akan perlonggarkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan semasa. Baik, Doktor. Pengumuman berkenaan vaksin ini mendapat pelbagai reaksi dan penerimaan dalam kalangan masyarakat kita ketika ini sehingga wujudnya golongan anti-vaksin. Jadi, apa nasihat Doktor kepada kelompok di luar sana yang masih kurang jelas, yang masih meragui tentang vaksin COVID-19 ini? Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, vaksin ni sebenarnya langkah pencegahan. Okay, dengan ada vaksin, kita tak perlu sakit ataupun mendapat penyakit dulu untuk kita membentuk imuniti terhadap sesuatu imun sistem. Maksudnya macam kita tahu kalau kita dapat penyakit COVID, so kita boleh jadi tubuh badan kita akan bentuk sistem imuniti, tetapi sama ada kita sakit ataupun mempunyai komplikasi ataupun boleh menyebabkan kematian, kita nak elakkan benda tu. So bila kita bagi vaksin, kita punya tubuh badan ni dapat membentuk sistem imun badan tanpa kita mendapat jangkitan ataupun risiko jangkitan. That is the good advantage of vaccine. So kalau kita dekat KKM ni, kita lebih kepada bersikap promotif ataupun kita banyak kepada advokasi untuk menggalakkan ataupun meningkatkan kesedaran masyarakat kat luar tentang kebaikan vaksin dan kita nak buang stigma-stigma negatif terhadap vaksin ini. Itu pendekatan KKM lah. Baik, sekiranya ada golongan yang mungkin tidak sesuai dengan vaksin, apakah lagi alternatif lain bagi golongan ini? Okey, mungkin vaksin ni macam kita tahu masih dalam tempoh kajian dan kebanyakannya dalam golongan orang dewasa. So memang kita akan bagi pada golongan dewasa. Bagi golongan-golongan tidak bernasib baik ataupun yang tidak boleh menggunakan vaksin, cara yang masih kita kenakan ialah dengan SOP ataupun dengan menggunakan rawatan-rawatan. Setakat ini kita bagi secara supportif ataupun rawatan untuk menyokong. Macam kita tahu SARS COVID ni dia menjangkit sistem pernafasan. So kita tahu pasien kadang-kadang sampai memerlukan bantuan pernafasan, kita bagi sampai up to that level. So, semuanya sebagai supportif, tak ada lagi yang betul definitive treatment untuk penyakit COVID. Baik, Doktor. Setakat ini bagaimana Kementerian Kesihatan Malaysia melihat perkembangan keberkesanan vaksin di luar negara? Kerana kita sedia maklum kebanyakan negara di luar negara sekarang ini mengambil langkah tunggu dan lihat untuk mengetahui keberkesanan vaksin-vaksin yang sedia ada ketika ini. Bagi pandangan pihak KKM sendiri bagaimana? Okey, sebenarnya kita di KKM juga ada monitor data-data vaksin seperti yang kita tahu. Okey, up to 10 Disember ada lebih kurang 50 calon vaksin, kandidat vaksin yang telah memasuki fasa klinikal dan ada 11 calon vaksin yang telah masuk fasa 3, termasuklah yang kita tahu Pfizer, Sinopharm, Moderna, semuanya kita ada kita masih meneliti satu-satu calon vaksin ini dan kita melihat keberkesanan dan
kita nak memastikan sebelum kita memberikan vaksin kepada masyarakat kita, kita hendak memastikan bahawa vaksin itu selamat, berkualiti dan berkesan seperti mana yang kita mahukan sebelum kita memberikan program pemberian imunisasi. So kita still monitor data dari semasa ke semasa. Baik, boleh doktor perjelaskan lagi sebenarnya apakah kaitan vaksin dengan sistem imunisasi badan? Bagaimana sebenarnya vaksin ini memerangi virus-virus di sekeliling kita? Okey. Contoh kalau keadaan biasa, kita ada COVID-19, kita kena penyakit COVID-19 dan macam saya cakap tadi, bila kita kena penyakit, badan kita secara semula jadi akan menghasilkan antibodi dan sama ada kita sembuh ataupun kita dapat sakit, komplikasi dan kematian. Okay, that is normal bila kita hasilkan antibody. So, bila kita kena jangkitan kedua penyakit COVID, badan kita akan lebih cepat berindak balas. Itu dalam keadaan biasa. Tapi dengan vaksin COVID, so antigen yang ada dalam vaksin itu, dia akan membantu tubuh badan kita untuk mengenal pasti yang okay, this is antigen, ini adalah benda asing. So kita kena menghasilkan, badan kita akan menghasilkan antibodi untuk melawan antigen itu tanpa kita rasa sakit. Okey, tanpa maksudnya tak perlu kena disease COVID itu. Kemudian pada masa akan datang, kalau kita terkena penyakit COVID-19, so badan kita dengan cepat, okey, dengan cepat dapat mengenal pasti, okey, ini virus ni I pernah membentuk antibodi untuk this virus. So cepat terhasil. Bila cepat terhasil, memang of course akan mengurangkan risiko untuk mendapat jangkitan dan juga akan mengurangkan komplikasi. Seperti cakap tadi, bagusnya vaksin ni dia macam kita sediakan payung sebelum hujan lah. Maksudnya kalau kita nak mempertahankan sistem pertahanan badan kita, adakah kita hendak macam tak ada pakai apa-apa pertahanan ataupun kita bersiap sedia macam vaksin ni dah menyediakan badan kita. Once dia datang, don't worry, I can have the mechanism how to my body nak bentuk antibody. So dengan cepat, lagi cepat lebih pantas, so dapat mengurangkan tempoh kita sakit, dapat mengurangkan komplikasi dan seterusnya. Itu kebaikan vaksin. Baik doktor, bercakap mengenai ketahanan antibodi dalam setiap individu ini. Apakah antara teknik-teknik ataupun langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh individu-individu luar sana untuk meningkatkan ketahanan tubuh badan ataupun antibodi? Okey. Dia macam biasa cara kita nak sihat ni lah, macam mana gaya-gaya hidup sihat ni. Selain daripada vaksin, memang vaksin ni langkah pencegahan, tapi vaksin ni kalau dia bergantung kepada sistem imun badan kita, contohnya macam kita kena kekal sihat. Kalau macam patient, kalau kita sihat, kita amalkan gaya hidup makan yang seimbang, gaya hidup yang sihat, exercise, semua, badan kita dapat melawan jangkitan kuman dengan cepat berbanding dengan kalau kita tak menjaga badan kita, makan apa-apa, merokok, semua contohnya, dia akan menyebabkan badan kita kurang, sistem imun badan kita rendah dan lambat untuk bertindak balas. Itu cara yang normal. Macam doktor katakan tadi, salah satu cara untuk meningkatkan antibodi adalah dari segi makanan. Boleh doktor kongsikan apakah di antara makanan-makanan yang boleh meningkatkan lagi sistem imunisasi badan kita? Okey, makanan ni banyak sebenarnya. Contoh kalau nak cakap tu, ada orang kata macam vitamin C ke apa, tapi secara generalnya kita ikut cara makan yang seimbang. Jangan makan ada portion sedikit. Contoh kalau kita tengok kalau bahagian pemakanan dia ada keluarkan pinggan suku-suku separuh. Kalau kita tengok kat situ ada elemen sayur, buah-buahan dan juga karbohidrat, di mana karbohidrat tu kita kurangkan tapi kita banyakkan sayur-sayuran dan juga buah-buahan untuk lebih banyak vitamin dan mineral. Itu yang lebih membantu kita untuk kekal sihat dan aktif. Baik, kita lihat antara cabaran bagi kita mendapatkan vaksin nanti ialah dari segi kaedah penyimpanan vaksin tersebut yang memerlukan ultra sejuk, doktor. Jadi bagaimana KKM sendiri bersiap siaga untuk menghadapi cabaran ini sebelum proses vaksinisasi berlaku pada suku pertama tahun hadapan? Okey. Untuk yang vaksin ultra sejuk ni sebenarnya dia jenis vaksin mRNA vaksin yang memulakan penyimpanan daripada suhu negatif 70 ke negatif 80 darjah Celsius. Memang negatif, memang sebenarnya kita tak ada kemudahan itu, tapi untuk ini kita akan tempatkan jenis vaksin
kita masih meneliti sama ada macam syarikat, contohnya yang kita buat perundingan dengan syarikat boleh hantar terus ataupun kita hantar kepada satu tempat dan kita akan distribute. Sebab vaksin ni tahan pada suhu tu selama 6 bulan. Maksudnya kita bersimpan dalam 6 bulan, sebelum tu kita akan distribute kepada ataupun kita agihkan kepada klinik-klinik kesihatan yang berhampiran. Maksudnya kita masih tak tahu lagi sama ada mungkin kita akan beli peti ultra low temperature freezer ULTF untuk menampung kumpulan vaksin COVID-19 yang akan datang. Baik, kita sedar bahawa sekarang ni Malaysia bukanlah negara pengeluar vaksin. Akan tetapi negara kita juga sebenarnya tidak kurang hebatnya daripada sudut kepakaran, teknologi. Jadi pandangan doktor sendiri, bagaimana masa hadapan negara kita dalam industri vaksin ini pada masa akan datang? Sebenarnya kita masih ada kepakaran tu memang ada, dan sebenarnya IMR ada membangunkan vaksin untuk COVID-19 tapi dia masih dalam tahap klinikal. So maksudnya kita punya saintis semua memang ada inisiatif untuk menghasilkan vaksin, tetapi mungkin disebabkan ada teknologi dan sebagainya kita sedikit ke belakang, tapi dalam masa hadapan mungkin teknologi ini boleh diperkembangkan dan kemajuan vaksin boleh kita buat dengan lebih cepat lagi. Baik doktor, secara ringkas pesanan kepada masyarakat di luar sana berkenaan pemahaman mereka terhadap kepentingan vaksin COVID-19 ini. Satu je nak cakap, vaksin ni sebenarnya sebagai langkah pencegahan dan dia ialah macam kita membantu kita untuk membentuk sistem imun badan dengan lebih cepat dan dapat mengurangkan komplikasi tanpa kita perlu menghidap penyakit tersebut. So jangan takut dengan vaksin, jangan takut vaksin, ambillah vaksin, kita galakkan ambil vaksin, dan walaupun ada vaksin jangan lupa amalkan SOP dan norma-norma baru yang ditetapkan sehingga kita berjaya mengawal wabak COVID-19. Hingga itu mungkin kita boleh beri kelonggaran kepada SOP-SOP yang sekarang ada. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dr. Diana binti Mahat, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, kerana sudi berkongsi dengan kami hari ini kepentingan vaksin COVID-19. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih sama-sama.